bankrupt ataupun ditimpa masalah ini amat mudah. Kita banyak masalah tadi ya, tapi saya nak sebut pasal bankruptcy dulu, pasal dia amat sukar. Dia akan menyebabkan hidup kita dalam keadaan yang amat tertekan. Jadi ada kadang-kadang kita mungkin sebabkan kecuaian kita juga, sebabkan kita mungkin hilang IC. Banyak yang jatuh bankrupt disebab hilang IC. Banyak juga yang dijatuhkan bankrupt tak tahu apa-apa, rupanya ada orang tiru signature dia. Jadi ini boleh berlaku pada kita. Dan bagaimana kita, mungkin tujuan forum kita hari ini adalah untuk berfungsi ataupun melindungi diri kita daripada menghadapi ataupun daripada ancaman yang mungkin datang kepada kita ya. Tadi kita ada wakil bank HSBC, itu seorang yang amat prihatin, macam kata apa ni lah, Cik Mus tadi. Kita nombor satu, pengguna ni dia kena amat prihatin. Kadang-kadang dalam prihatin pun kita kena juga. Apalagi kalau kita tidak prihatin. Dan kebanyakan kita sebenarnya kurang prihatin. Kadang-kadang kita kurang sensitif. Jadi kita di PRM ini menerima begitu banyak aduan-aduan yang tidak terkeluar. Contohnya benda-benda aduan yang kita dengar tadi jarang sampai ke halayak publik ya. Jadi sebab tidak sampai, mungkin dia tidak menjadi satu contoh untuk kita hindarkan. Jadi itu pasal bankruptcy. Kita touch juga sedikit pasal waris dan menang ataupun alung. Sebenarnya kita para pengguna, kata Prof tadi, kita memang patut mengikatkan diri kita untuk menjadi pengguna yang bijak. Tapi saya suka berkongsi di sini sebenarnya kalau ikutkan aduan-aduan tahun lepas Jun Julai ada lebih 14,000. Dan kadang-kadang aduan ini kalau kita perhatikan, ia merupakan satu ancaman kepada kita sebenarnya. Ancaman yang disebut tadi kepada keselamatan pengguna. Pasal terlalu banyak yang kita bercerita tadi adalah bisa menang, alung. Tapi sebenarnya kita di sini kita telah mendaraikan lebih kurang 30 lebih ancaman atau masalah yang dihadapi oleh kita pengguna. Sebenarnya masalah lebih lagi, tapi kita ambil top 30. Yang mana top 30 ini sebenarnya 26%. So, 26% lain-lain. Oh, sorry. Maknanya lebih kurang 70%, 74% ya, adalah daripada 30 aduan yang kita, insyaAllah kita berkongsi juga dengan pihak media selepas ini ya, supaya dapat benda ini diwar-warkan untuk kebaikan kita bersama. Jadi sepintas lalu saya nak kongsi aduan-aduan ini kerana saya rasa ada juga yang terkena ya, ada juga yang terkena. Kalau ikut daripada data yang ada dengan kita, alung duduk ke atas sekali. Yang ini kita punya aduan, dan kita menerima aduan-aduan yang hari-hari 10 lah 15 kes alung saja ya. Lepas tu skim piramid. Skim piramid ni cukup banyak, daripada Geneva Gold investment lah ni. Ada juga, saya rasa kawan-kawan ada yang terkena Geneva Gold, atau tidak kena pun kawan dia terkena ataupun saudara dia terkena. Ini satu benda yang besar, yang mana dulu bank negara sendiri kita persatuan membantu lah pasal kes menjadi terlalu teruk. Dan malangnya bila kita announce pun kadang-kadang ada kawan-kawan kita pun kata iya ke dia, sehingga ada yang membuat investment sehingga 12 juta, 13 juta. Dia kata tak percaya juga bila kita cakap ini tak betul ni, you better get out. Dia tak percaya. Dan benda hari ini, benda ni terus berlaku. Dan terkini saya tak tahu sama ada tuan-tuan dan perempuan ada lihat, saya telah merujuk kepada bank negara. Antaranya yang terkini yang masih berjalan adalah serambi emas. Masih ada lagi. Jadi saya pun pelik, saya tanya bank negara kenapa tak tahan terus. Ia melibatkan perundangan. Kata bank negara nak dapat perintah macam-macam lah, benda ni bukan mudah ya. Tapi saya bercerita di sini
berkaitan ancaman ataupun kerugian yang boleh dialami oleh pengguna dengan jumlah yang begitu besar yang boleh merosakkan kehidupan kita. Pasal kadang-kadang kita tertarik dengan jumlah investment ataupun return yang agak besar, tetapi duit kita tak ada. Tapi tak apa, oleh kerana investment ini dapat kita perolehi dengan jumlah yang besar dalam masa yang singkat, jadi kita pinjam. Jadi nak pinjam pun susah. Jadi yang nak mudah pinjam ngalung lah. Ini cukup berlaku kepada masyarakat kita. Jadi ini yang kita rasa kita amat risau. Pasal ini dia merobek institusi keluarga. Bila ini terjadi daripada Along tadi, daripada Boris dah menang, yang berkait-kait dengan cerita yang cukup mengalahkan apa cerita Korea ni. Kalah, cerita Korea pun kalah. Percaya cakap saya, kalau dengar cerita-cerita ni cukup kalau saya tak tengok jadi tapi saya tahu lah pasal orang rumah suka tengok cerita Korea, jadi kita faham maknanya menarik. Tapi kalau dia baca cerita-cerita ni yang boleh kita drama ke satu hari esok pun, saya rasa lebih menarik kalah cerita Korea. Jadi sistem piramid, sistem macam-macam sistem yang kononnya bagi 10,000 dapat 1 juta. Dan masalahnya kita percaya, beria-ria, berebut-rebut pinjam, kotak duit pinjam dan berjanji beria. Dan kadang-kadang bila kita cerita, orang kata tak boleh sabar. Tapi ada beberapa kes, saya sini seronok, ada seorang kawan saya, dia ni menjaga salah seorang ketua bahagian bisikan satu masa dulu ya. Dia cakap dengan saya, dia kata, ada duit sikit tak nak ada ni sekejap dia kata dia. Dia nak ambil duit dekat, dia kata barang dekat airport. Siapa biasa-biasa dengar cerita barang kat airport ni? Barang kat airport ke, barang kat custom ke, barang kat mana-mana lah ni. Pihak polis lebih mengetahui lah ni. Jadi dia kata dia share dengan kawan dia untuk keluarkan barang ni kat airport. Dia dah keluar 200,000 lebih. Jadi 2 orang dah 500,000 lebih. Jadi saya cakap kat dia, jangan, ini tipu. Pagi tu saya rasa tipu. Jadi saya pun kalau ada duit, saya tak bagi, apa lagi duit pun tak ada. Jadi tak bagi. Bila petang saya telefon dia dah dapat duit kat orang lain dan dia dah bayar 20,000 lagi, sama 40,000 bayar lagi dalam semasa kita telah memberi amaran. Dan orang ini bukan calang-calang orang. Tapi apa yang saya nak share di sini, kita ni macam pelanduk masuk kampung, semua nak tangkap. Jadi ingat ya, semua ni kita pengguna ni adalah feeder kepada sistem yang besar untuk menjana keuangan. Faham ya? Tadi Prof kata kita pengguna, tapi sebenarnya di dalam banyak keadaan kita diperguna. Tengok kiri, tengok kanan, kita diperguna. Tengok atas, kita diperguna. Memang kita diperguna. Daripada pagi kita bangun, kita makan, kita berjalan, semuanya kebanyakan kita menjadi mangsa kepada kepenggunaan orang yang bijak. Kami sangat prihatin terhadap permasalahan tersebut, sangat berat kepada kami. Contohnya isu Ahlong. Isu Ahlong ni bagi saya sebagai student, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak kepada ibu bapa saya sangat berat. Kerana dengan tipu daya pada hari ini, tipu daya itu saya merujukkan kepada teknologi-teknologi yang ada, yang baru dilancarkan. Seperti mana kita semua tahu, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, dan benda-benda ni membutakan kami sebagai pelajar untuk grab benda ni. Jadi mungkin ada di kalangan kami ni yang terpedaya, mungkin ada di kalangan kami yang tertipu untuk mendapatkan tanpa pengetahuan ibu bapa kami sendiri. Bukan saya lah, saya tak adalah. Saya insyaAllah saya akan kontrol lah. Okey, jadi merujuk kepada permasalahan tersebut, mungkin ada setengah pada kami akan meminjam duit daripada Ahlong kerana dapat cepat. Mungkin ada yang nak update iPhone daripada, mungkin sebelum ni pakai biasa je phone. Phone ni menjadi kegilaan pada remaja pada hari ini sebenarnya. Bagi saya main point tu sebab kita selalu mengejar teknologi. Mungkin daripada laptop biasa i3 keluar Alienware. Alienware ni hebat, kita kena dapatkan. Jadi macam mana dapat duit? Ahlong. Okay. And then the second way, MLM. Nanti kawan datang, jom kita join ni, program ni bagus ni. Untuk student pun boleh masuk. Jadi murah je, dengan bayaran RM20 pun boleh jana pendapatan RM2,000 sebulan.
Ada. Saya pun pernah, kawan-kawan saya datang sini jumpa saya, mungkin ada di kalangan kita semua sebagai student, ini mungkin kita, 2,000 ni 2 bulan boleh beli iPhone 5S dah kan, sebab harga iPhone 5S tak salah saya 2,400. So jadi sebagai student benda tu sangat mewah sebenarnya, tapi mungkin kita tertipu, kita terlalu mengejar nak dapatkan benda tu. Jadi dengan secara tidak langsungnya kami pelajar-pelajar ni akan ambil benda tu dengan RM20. RM20 elang baru 700. Jadi ada lagi baki, jadi RM20 sebulan 2,000. Oh cepat tu, cepat. Yes, cepat, sangat cepat. Tapi di sebaliknya orang kata ada udang di sebalik batu. Kalau student-student, udang di sebalik mi lah biasanya kan. Jadi udang di sebalik batu tu kita tak tahu apa yang di sebaliknya. Jadi saya lah menyarankan semua student dan semua pengguna di sini, kita semua sedar. Mungkin bukan di studio saja, mungkin ada di kalangan kita semua dan kadang-kadang tertipu dengan sistem MLM, alumni. Jadi kami lah sebagai student sangat prihatin sebabnya ke arah safe course, tapi kadang-kadang tertipu, terpedaya dengan mainan dunia pada hari ini dengan teknologi yang hebat. Ada yang nak pakai kereta tapi orang kata tak ukur baju sendiri. Jadi masalah-masalah yang tertimbul lah. Mungkin yang terlepas saya dapat isu nak beli kereta, tapi kereta contohnya Viva Elite harga dia RM42,000 sekarang. Jadi monthly kalau 7 years dia about 450. Tapi kalau student dah lamanya lebih kurang 7 something, and then dah cut off, and then tinggal lagi lah rest 250. But 250 to live in Kuala Lumpur, oh it's quite 4 months, tough lah. So kadang-kadang kegilaan para remaja, para student nak pakai kereta, nak pakai mungkin sportbike. Kita tengok, sportbike gagah pakai sportbike, parking depan semua. Jadi kami perlulah, jadi kami sebagai student perlulah sedar. Tapi saya mewakili student Universiti Kuala Lumpur ni, saya rasa insyaAllah tak ada masalah dari segi ni, perhatian ni memang sangat aware lah saya rasa kan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.